Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan terangkan bab 1 iaitu bertajuk pengenalan dan tujuan perniagaan. Dalam bab ini, pelajar akan didedahkan apa itu definisi perniagaan, tujuan perniagaan dan jenis perniagaan bagi OBU dan juga OBBU. Selain itu juga, saya akan berikan contoh soalan berkaitan dengan subtopik ini dan juga cara menjawab mengikut format SPM yang sebenar. Mengenai kata tugas, kata kunci dan juga peruntukan markah. Kemudian kita lihat apa itu definisi perniagaan. Perniagaan ini adalah aktiviti yang melibatkan urus niaga jual beli barang atau perkhidmatan antara penjual dengan pembeli bagi memenuhi keperluan dan juga kehendak pengguna. Maksudnya dekat sini, keyword penting adalah urus niaga jual beli barang antara penjual dengan pembeli untuk apa? Iaitu memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Kemudian kita akan lihat pula dalam slide yang berikutnya adalah berkaitan dengan konsep asas perniagaan. Dalam mewujudkan sesuatu proses urus niaga antara penjual dengan pembeli, perlu merangkumi 6 komponen yang utama, iaitu barang dan perkhidmatan. Yang kedua, memuaskan keperluan dan kehendak pengguna. Yang ketiga, penjual dan pembeli. Yang keempat, pertukaran nilai. Yang kelima, kontrak perniagaan. Dan yang keenam adalah keuntungan perniagaan. Dalam slide berikutnya, saya akan terangkan keenam komponen tersebut secara ringkas supaya pelajar dapat memahami keenam komponen utama berkenaan. Yang pertama adalah barang dan perkhidmatan. Barang ni bermaksud sesuatu yang mempunyai bentuk fizikal, contohnya perabot, makanan dan pakaian. Manakala perkhidmatan adalah aktiviti yang memberikan faedah kepada pengguna dan juga peniaga. Contohnya adalah pengangkutan, insurans dan juga pelancongan. Ada banyak lagi. Saya bagi 3 contoh sahaja yang sebagai contoh perkhidmatan. Supaya pelajar nampak apa itu perkhidmatan. Maksudnya kita tak nampak bentuk fizikal perkhidmatan berkenaan. Tapi kita boleh merasainya. Konsep yang kedua adalah memuaskan keperluan dan kehendak pengguna. Keperluan ini bermaksud sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk terus hidup. Manakala kehendak pula, keinginan untuk hidup dengan lebih selesa. Yang ketiga adalah pertukaran nilai. Maksudnya aktiviti urus niaga yang melibatkan tindakan pembeli memberikan sesuatu yang bernilai wang kepada penjual sebagai balasan kepada produk yang diperoleh. Maksudnya, wang merupakan alat dalam pertukaran nilai bagi mendapatkan barang di antara penjual dengan pembeli. Kemudian konsep yang keempat, keuntungan perniagaan. Keuntungan bermaksud lebihan hasil jualan setelah ditolak semua kos yang terlibat. Formula keuntungan adalah jumlah jualan ditolakkan dengan jumlah kos. Yang kelima, penjual dan pembeli. Penjual ni adalah individu yang menawarkan barang atau perkhidmatan. Manakala pembeli adalah pihak yang memerlukan atau menghendaki barang atau perkhidmatan tersebut. Bezakan antara penjual dengan pembeli. Penjual orang yang menawarkan barang, pembeli adalah orang yang memerlukan barang. Yang keenam terakhir sekali adalah kontrak perniagaan. Kontrak bermaksud perjanjian yang dimeterai oleh 2 atau lebih individu. Maksudnya dekat sini, wujud perjanjian yang ditandatangani antara 2 pihak. Contohnya adalah kontrak perniagaan iaitu sewa beli. Kebanyakannya contoh sewa beli adalah alat kereta. Kita tak mampu bayar tunai dan kita bayar secara ansuran. Jadi, tindakan membayar secara ansuran tersebut memerlukan satu perjanjian yang ditandatangani antara pembeli dengan pihak bank dalam mendapatkan aset. Aktiviti perniagaan terbahagi pada 2 iaitu aktiviti berasaskan barang dan juga aktiviti berasaskan perkhidmatan. Definisi berasaskan barang ni adalah melibatkan penggunaan faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang fizikal.
Okey, contohnya kilang perabot menghasilkan perabot. Aktiviti berasaskan perkhidmatan adalah penawaran melibatkan penawaran barang tidak nyata yang dapat memberi keselesaan kepada pengguna. Contohnya dekat sini adalah pendidikan. Okey, dengan pendidikan kita dapat membangunkan modal, insan ataupun aspek fizikal dan mental. Okey, tujuan perniagaan dijalankan adalah untuk menawarkan barang atau perkhidmatan. Barang ni adalah item yang dapat dilihat, disentuh atau dipegang. Manakala perkhidmatan adalah aktiviti yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan individu yang memberi manfaat kepada orang lain. Tetapi di Malaysia ada juga perniagaan yang menggabungkan gabungan barang dan perkhidmatan. Okey, contohnya syarikat Domino Pizza. Okey, dia menjual barang iaitu barang dan juga selain itu adalah menyediakan perkhidmatan iaitu penghantaran ke rumah. Okay. Tujuan perniagaan yang dijalankan oleh OBU. Okay. OBU ni terlibat secara langsung dalam aktiviti pengeluaran. Maksudnya dia menghasilkan barang dan dalam masa yang sama menjual barang dan perkhidmatan dengan tujuan utamanya adalah mendapat keuntungan. Keuntungan ini penting bagi sebuah perniagaan kerana untuk mengukur tahap prestasi dan menentukan hala tuju pada masa akan datang. Yang kedua adalah untuk mengembangkan dan memastikan kelangsungan perniagaan. Maksud kelangsungan ini adalah meneruskan perniagaan. Yang ketiga, membolehkan sesuatu organisasi perniagaan menjalankan tanggungjawab sosial. Okey, dan tujuan perniagaan bagi OBBU. OBBU ni adalah bertujuan untuk memenuhi keperluan awam dalam pelbagai bidang termasuk bidang pendidikan, keagamaan, sosial dan budaya. Matlamat penubuhan OBBU ni adalah untuk menggalakkan sektor awam terlibat dalam membantu masyarakat luar, memberi peluang dan ruang untuk membantu golongan yang kurang memerlukan, yang lebih memerlukan. Okey, dan yang ketiga adalah membantu golongan kurang berkemampuan untuk mendapatkan perkhidmatan dan dalam masa yang sama dapat membela nasib bagi yang memerlukan. Okay, tujuan perniagaan OBBU ni dia kaedah perniagaan yang dilaksanakan oleh BBU ada 3. Yang pertama secara percuma kerana dia mendapat barang dan perkhidmatan secara percuma daripada kerajaan dan juga NGO. Yang kedua adalah jualan pada harga kos. Maksudnya menjual barang tanpa mengambil sebarang keuntungan. Dan yang ketiga adalah jualan pada harga di bawah kos. Maksudnya harga yang dikenakan lebih rendah berbanding dengan kos sebenar. Kerana OBBU mendapat subsidi daripada kerajaan. Okey. Ini adalah kerjasama antara pihak yang lain. Okey, di sini saya sertakan contoh soalan percubaan SPM Negeri Pahang tahun 2016. Okay, kita tengok gambar di bawah menunjukkan 2 jenis organisasi. Gambar A, Majlis Daerah Bera. Gambar B, D-Herbs Healthy Sdn Bhd. Okay, dan kita lihat ada 2 soalan yang saya kemukakan dekat sini. Yang pertama, apakah perbezaan bagi kedua-dua jenis organisasi di atas? 4 markah. Dan soalan yang kedua adalah nyatakan 3 kaedah perniagaan yang sesuai. Bagi gambar A, 3 markah. Okey, kita tengok jawapan bagi soalan yang pertama. Apakah perbezaan bagi kedua-dua jenis organisasi atas? Okey, jadi perbezaannya adalah kita lihat buat dalam bentuk kotak. Okey, dalam bentuk kotak. Yang pertama gambar A. Gambar A itu adalah OBBU. Okey, gambar B, D-Herbs adalah organisasi bermotifkan keuntungan. Okay, manakala jawapan yang kedua, gambar A tertumpu kepada aktiviti memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Gambar B mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Okay, jawapan yang ketiga adalah untuk OBBU, okay, memberi kepuasan dan menjaga kebajikan ahli, manakala gambar B memaksimumkan keuntungan. Jawapan yang keempat, sumber pembiayaan daripada kerajaan dan OBU adalah sumbangan daripada modal sendiri, pinjaman ataupun keuntungan. Okey, bagi soalan yang kedua, nyatakan 3 kaedah perniagaan yang sesuai bagi gambar A. Okey, dia nak nyata. Jadi pelajar cuma bagi fakta sahaja.
Okey, 3 markah fakta. 1, F tu merujuk pada fakta secara percuma. Fakta yang kedua adalah jualan pada harga kos. Dan fakta yang ketiga adalah berkaitan dengan jualan pada harga di bawah kos. Bila dapat soalan seperti ini, pelajar perlu tahu sama ada perlu beri fakta, perlu beri keterangan ataupun contoh. Okey. Jadi lihat juga dari segi pemberian markah. Okey, setakat itu sahaja penerangan saya berkaitan dengan subtopik pada kali ini. Okey, terima kasih kerana sudi menonton dan jangan lupa tonton video-video saya di masa akan datang dalam channel YouTube Cikgu Lina. Okey, saya akan berkongsi penerangan subtopik yang berikutnya beserta dengan contoh soalan dan juga cara menjawab mengikut format